Buletin Didik 12 September bersama saya Mimi Azira Abdullah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sesi persekolahan secara bersemuka mulai 3 Oktober ini dibuka mengikut fasa dalam Pelan Pemulihan Negara PPN dan menggunakan kaedah penggiliran murid secara mingguan. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Seri Dr. Razzie Jidin berkata, sesi persekolahan 2021 juga dilanjutkan sehingga Mac 2022 bagi memastikan intervensi dalam kalangan pelajar lemah dapat dilaksanakan berikutan telah lama tidak hadir ke sekolah. Dalam kami membuat keputusan tentang kerangka komprehensif pembukaan semula sekolah ini, ianya bukan sekadar dibuat di kementerian. Bukan sekadar kami duduk berbincang sama kami dan menetapkan apakah perancangan pembukaannya. Perancangan pembukaan sekolah ini dibuat dengan penuh teliti, dengan cukup rapi, mendapatkan pandangan daripada semua pihak yang terlibat. Kami adakan banyak sesi libat urus bersama ibu bapa, bersama guru-guru, pengetua, guru besar, pakar-pakar, dan yang paling penting, sebelum kami membuat keputusan, kami duduk berbincang dengan Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Majlis Keselamatan Negara. Selain itu, pembukaan semula sesi persekolahan akan menggunakan kaedah penggiliran murid secara mingguan dengan kapasiti kehadiran murid setiap minggu ditetapkan pada kadar 50% daripada jumlah keseluruhan bagi mengurangkan jumlah dalam kelas dan risiko penularan COVID-19. Dr. Razzie berkata semua sekolah di negeri Fasa 1 PPN tidak akan dibuka dalam tempoh itu dan pelajar akan meneruskan sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Bagi negeri Fasa 2, murid berkeperluan khas dibenar hadir tanpa penggiliran dan murid sekolah rendah akan meneruskan dengan PDPR. Sekolah menengah di negeri Fasa 2, hanya murid tingkatan 6 semester 2, program pra-universiti semester 3 di sekolah sukan dan murid kelas peperiksaan antarabangsa dibenar hadir. Sekolah di negeri Fasa 3, murid prasekolah, tadika swasta boleh hadir ke sekolah tanpa penggiliran. Manakala di negeri Fasa 4, pembukaan sekolah, institusi pendidikan di negeri atau kawasan dalam travel bubble mengikut kaedah Fasa 4 PPN. Tegas Dr. Razzie lagi, pembukaan semula sekolah bertujuan memastikan pelajar terus dekat dengan sistem persekolahan negara. Apa yang penting adalah untuk membawa anak-anak ini kembali ke sekolah kerana mereka telah lama renggang daripada sekolah. Kita tidak boleh terus biarkan anak-anak ini terus renggang dengan sistem persekolahan. Maka sebab itu, keputusan dibuat melihat kepada fasa-fasa Pelan Pemulihan Negara. Dalam pada itu, pemakaian pelitup muka kini diwajibkan di sekolah. Ia bagi memastikan sekolah terus jadi kawasan selamat daripada penularan jangkitan COVID-19. Kalau nak pakai pelitup muka berganda, itu digalakkan. Umumnya, pemakaian pelitup muka itu diwajibkan. Untuk murid-murid dari keluarga atau latar belakang sosioekonomi yang rendah, murid-murid miskin, kita akan ikhtiarkan untuk kita bekalkan sedikit pelitup muka untuk mereka di sekolah. Maka kita akan bekalkan pelitup muka pada guru-guru di sekolah untuk melihat apakah murid-murid ini memerlukan bantuan dan guru-guru akan memberikan pelitup muka untuk murid-murid yang memerlukan. Dalam sidang media sama, beliau juga memaklumkan pelajar dibenarkan untuk tidak memakai pakaian seragam jika pakaian sedia ada sudah tidak muat. Namun, murid perlu memakai pakaian yang sopan, kemas dan sesuai untuk ke sekolah. Pelajar juga dibenar makan di dalam kelas, namun bagi kelas yang ada penghawa dingin, mereka perlu makan di luar di bawah pengawasan guru. Sementara itu, 93,262 remaja berusia 12 hingga 17 tahun di Terengganu telah dikenal pasti layak untuk divaksinasi. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Dr. Adam Baba berkata, ia berikutan negeri itu telah mencapai kadar peratusan vaksinasi lengkap bagi populasi dewasa melebihi 66.73%. Data Terengganu telah menunjukkan bahawa sebelum akhir bulan September ini kita akan capai 80%, yang itu petanda bermakna petanda untuk memberi vaksin kepada remaja sudah ada. Jadi saya akan
berkomunikasi dengan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk memulakan vaksin sekiranya dibenarkan seawal mungkin dalam lewat bulan 9 ni. Jelasnya, sejumlah 643,187 dos vaksin akan dihantar secara berperingkat ke Terengganu bulan ini dan setakat petang semalam, pemberian kumulatif dos vaksin di Terengganu adalah 1.26 juta dos. Terengganu juga telah memperluaskan program vaksinasi walk-in atau jumpa terus terhadap individu berumur 18 tahun ke atas di PPV tertentu di semua daerah. Setakat ini, sekurang-kurangnya 14 PPV telah melaksanakan vaksinasi walk-in. Dalam perkembangan sama, 72.7% atau lebih 17 juta individu daripada populasi dewasa di negara ini sudah lengkap menerima suntikan vaksin COVID-19 setakat semalam. Menurut Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19, 90.9% atau lebih 21 juta individu telah menerima sekurang-kurangnya satu dos, termasuk penerima vaksin dos tunggal CanSino. Sebanyak 38,260,575 dos suntikan vaksin telah diberikan, termasuk vaksin dos tunggal dan 2 dos. Semalam, 258,929 dos vaksin telah diberikan menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Program itu dilancarkan pada 24 Februari lalu bagi memberikan vaksinasi untuk membendung pandemik COVID-19 di seluruh negara. Bertemu kembali. Peralihan Selangor ke Fasa 2 Pelan Pemulihan Negara PPN bermula kemarin dimanfaatkan sepenuhnya penduduk untuk beriadah bersama keluarga. Antara kawasan tumpuan Pantai Morib di Kuala Langat, tinjauan mendapati kawasan pantai ini meriah dengan kehadiran pengunjung bersama ahli keluarga mereka. Tinjauan bersama pasukan Pantas Majlis Perbandaran Kuala Langat MPKL dan Polis Diraja Malaysia PDRM dari IPD Kuala Langat mendapati pengunjung di Pantai Morib mematuhi SOP semasa berada di kawasan pantai. Penyelaras Skuad Pantas MPKL Mazlan Abdul Manaf berkata pemantauan dibuat dengan modus operandi lebih kepada memberi nasihat kepada pengunjung supaya memakai pelitup muka dan menjaga penjarakan fizikal menggunakan pembesar suara. Tujuan kita bersama dengan pasukan IPD Kuala Langat dan juga pasukan pemantau skuad pantas dan juga pengawasan untuk memastikan bahawa segala SOP yang telah ditetapkan oleh KKM dan MKN dipatuhilah, terutama bagi berkaitan dengan penjarakan fizikal, pematuhan kepada pemakaian pelitup muka dan juga kepada kebersihan kendiri dan juga kepada kebersihan persekitaran secara keseluruhannya lah. Di kawasan Kuala Langat, lazimnya Pantai Morib akan menjadi tumpuan orang ramai selain Pantai Cunang, Pantai Kelanang dan Bukit Jugra. Serta dekat sini pun kita tengok di belakang situ ada anggota jalan polis dan majlis bandaran untuk jaga ke sini. Jadi patutnya memang macam ni lah. Dan anggota ada ramai pula orang kat sini pula masih lagi mengikut SOP yang terbaik apa yang disarankan oleh kerajaan kita. Ya, dia ambil berat lah. Itu badan semua kan? Turun badan ambil berat. Itu yang nampak macam seronok lah. Kita berhati-hati lah kan. Kita tak boleh seronok sangat. Sebab kita baru lagi kan. Di Melaka, kebenaran merentas daerah dimanfaatkan sepenuhnya penduduk untuk bersama keluarga bersiar-siar di kawasan rekreasi terutama di Pantai Peranginan dan kawasan bersejarah. Antara kawasan yang menjadi tumpuan ialah Pantai Klebang dan Bandar Hilir yang sebelum ini ditutup ekoran pelaksanaan Fasa 1 PPN. Tinjauan siang tadi mendapati Pantai Klebang jadi tumpuan ramai untuk bersantai bersama keluarga. Premis perniagaan seperti gerai, trak makanan dan aktiviti lain juga beroperasi mengikut SOP selepas beberapa bulan ditutup. Pihak berkuasa turut menjalankan pemantauan di sekitar pantai berkenaan. Dah stres orang kata duduk rumah kan, dengan kerja sekolah anak, dengan pekerjaan lagi kan. Tak boleh bawa anak-anak sekolah.
Kadang-kadang kesian juga. Semua tak boleh, situ tak boleh, ni tak boleh. Bila ada peluang macam ni, kita bawa lah anak-anak kan keluar santai-santai macam ni kan. Saya ni baru 3 hari berniaga. Okey. Alhamdulillah, sangat-sangat rasa seronok sangat. Pasal kita nak tanggung kos makan, arnab kan. Jadi dengan dapat berniaga macam ni, kita dapat menghiburkan orang kan. Kita sendiri kita hibur kan. Kita dapat menjana kembali ekonomi kita. Lokasi pelancongan di sekitar Bandar Hilir termasuk Jonker Walk masih lengang. Hanya beberapa premis perniagaan terutama menjual makanan dan cenderamata dibuka di kawasan terbabit. Perkhidmatan beca pelancong juga masih belum beroperasi. Kementerian Kesihatan KKM melalui Jabatan Kesihatan Negeri Kedah meningkatkan kesiapsiagaan serta kapasiti Hospital Sultanah Maliha HSM di Langkawi yang akan menjadi projek rintis gelembung pelancongan domestik bermula Khamis depan. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata ia sebagai persediaan menghadapi sebarang kemungkinan peningkatan kes COVID-19 yang memerlukan kemasukan ke hospital dan unit rawatan rapi ICU. Menurut hantaran di Facebook KKM hari ini, Tan Sri Dr. Nur Hisham berkata HSM adalah hospital hybrid merawat pesakit COVID-19 dengan kapasiti 79 katil selain 142 katil bagi kes bukan COVID-19. Pembukaan IPKRC Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 Lapang Sasar Antarabangsa Langkawi Malaysia LISRAM pada 4 Ogos lalu, sebanyak 60 katil tambahan disediakan bagi merawat pesakit COVID-19 kategori 1, 2 dan 3. Sementara itu, katanya bagi ICU, 8 katil tambahan disediakan sebelum ini menjadikan kapasiti katil meningkat kepada 13. Tambahnya, jabatan lain di HSM iaitu Jabatan Kecemasan dan Trauma, Jabatan Patologi dan Transfusi Perubatan, Jabatan Pediatrik, Jabatan Forensik serta unit hemodialisis turut merancang pelan kesiapsiagaan masing-masing bagi merawat kes COVID-19 yang mungkin bertambah. Melaya, nama sebelum penubuhan Malaysia, menjadi tuan rumah untuk Festival Bola Sepak Merdeka. Turut dikenali sebagai Pesta Bola Merdeka, ia adalah sebuah kejohanan bola sepak tahunan yang diadakan dengan tujuan meraihkan ulang tahun kemerdekaan Malaysia. Acara tersebut adalah satu kejohanan berprestij dalam kalangan negara-negara Asia pada 1950-an sehingga awal 80-an. Peserta turut berlumba-lumba menghantar pemain skuad utama mereka. Pada 1957, Hong Kong merupakan pemenang kejohanan pertama. Bagaimanapun, kemeriahan kejohanan kebanggaan Melaya itu akhirnya diberhentikan selepas 1988 apabila banyak pasukan Asia memberi lebih tumpuan kepada kelayakan Piala Dunia dan Piala Asia. Masih bersama Buletin Didik. Sebagai tanda sokongan kepada individu berdepan tekanan atau kemurungan, Pertubuhan Kesedaran dan Sokongan Penyakit Mental MIASA menghasilkan lagu bertajuk Harapan dengan menggarap mesej positif melalui nyanyian duet Cik Puan Sarimah Ibrahim dan Damian Mikael. Lebih istimewa, pelancaran lagu Harapan juga diadakan serentak dengan sambutan Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia. Harapan adalah gubahan lagu yang menyalurkan suara orang ramai sekaligus menyuntik kesedaran kepada masyarakat mengenai kepentingan rasa prihatin dalam mencegah ke arah cubaan bunuh diri. Kempen berkenaan juga adalah sebahagian daripada tanggungjawab sosial sebagai tanda prihatin keadaan emosi insan sekeliling, terutama keluarga, rakan serta jiran tetangga untuk mengelakkan terjadinya perkara menyedihkan kelak. Lirik Harapan berkisarkan kesakitan tetapi berpegang kepada harapan. Masih ada hari esok dan jangan pernah berputus asa. Baiklah, lagu solo Lisa Blackpink pecah rekod tontonan di YouTube hanya dalam tempoh 24 jam melepasi 70 juta tontonan. Tentunya pencapaian ini sudah dijangka berikutan pengaruh besar Blackpink dalam industri K-pop selain kedudukan Lisa sebagai anggota kumpulan itu yang paling popular. Ketika ini single solo berjudul La Lisa sudah melepasi 100 juta tontonan.
Ini sekaligus mengatasi rekod Taylor Swift pada 2019 menerusi lagu Me iaitu lebih 65 juta tontonan. Lalisa turut mendominasi carta iTunes seluruh dunia sekurang-kurangnya di 60 wilayah. Pada masa sama, Blackpink kini artis dengan pengikut tertinggi di YouTube setelah mengatasi Justin Bieber dengan langganan lebih 65.2 juta. Kementerian Belia dan Sukan mengalu-alukan cadangan untuk membina sekolah sukan pertama bagi golongan orang kurang upaya OKU di negara ini. Menterinya Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu bagaimanapun berkata cadangan itu memerlukan kajian terperinci sebelum dapat dilaksanakan. Kita ucapkan terima kasih di atas saranan Yang Berhormat Senator Datuk Ras Adiba untuk kita memikirkan untuk membuka satu sekolah khas untuk pembangunan sukan atlet para. Ini satu cadangan yang amat baik, namun kita perlu perhalusi dan akan terus mengadakan perbincangan dengan pihak Kementerian Pelajaran dan insya-Allah kalau satu hari nanti kita mendoakan agar ianya dapat jadi kenyataan dan dapatlah kita memberi inisiatif yang lebih baik kepada sukan para ini dan semoga ianya berkembang kerana mereka juga mampu mengharumkan nama negara di persada dunia. Beliau ditemui selepas melawat pusat latihan memanah para negeri Perak di Ipoh. Menurutnya, seperti pelbagai program untuk belia dan sukan, KBS juga akan mengadakan perbincangan dengan beberapa kementerian lain yang berkaitan. Rabu lalu, Ahli Dewan Negara Datuk Ras Adiba Razzi berkata, kerajaan perlu terus melipat gandakan usaha memperkasakan pembangunan OKU di Malaysia dalam bidang sukan selaras dengan komitmen dalam Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. Antara cadangan beliau, pembinaan sekolah sukan pertama bagi OKU, penyediaan kemudahan sokongan seperti fizioterapi dan sokongan dana. Selain memastikan fasiliti dan kemudahan mesra OKU di stadium, kompleks sukan dan padang serta memberi peluang atlet para yang tidak lagi beraksi menjadi jurulatih. 8 perlawanan Liga Perdana Inggeris berlangsung dengan tumpuan pastinya terarah kepada pertembungan Manchester United menentang Newcastle United di Old Trafford dan seperti dijangka, kepulangan Cristiano Ronaldo memberi impak besar kepada United apabila bintang sensasi itu cemerlang meledak 2 gol untuk membantu pasukannya menewaskan Newcastle 4-1. Lebih menarik, kemenangan itu juga membantu United naik ke Persada Liga selepas Tottenham mengalami kekalahan pertama musim ini kepada Crystal Palace. Biarpun sudah berusia 36 tahun pada penampilan keduanya bersama United, Ronaldo nyata masih berbisa. Bintang Portugal itu mencetus sensasi di Old Trafford apabila meledak gol pembukaan United pada penghujung babak pertama sebelum menambah gol kedua minit ke-62 menerusi penyudah kaki kiri sekaligus memadam gol penyamaan pelawat yang disumbangkan Javier Manquillo. Bruno Fernandes kemudian melebarkan jurang dengan rembatan jarak jauh minit ke-80 disusuli jaringan Jesse Lingard yang melengkapkan kemenangan bergaya United dengan gol keempat pada masa kecederaan. Kemenangan 4-1 itu menyaksikan The Red Devils cemerlang menambah 3 lagi mata sekaligus naik ke Persada Liga. Sementara itu, Crystal Palace mencipta kejutan terbesar apabila menewaskan Tottenham 3-0. Crystal Palace jelas memanfaatkan kekurangan Spurs yang terpaksa beraksi dengan 10 pemain apabila membuka tirai jaringan menerusi sepakan penalti Wilfried Zaha minit ke-75. Pemain gantian Odsonne-Edouard kemudian menambah 2 lagi gol pada minit ke-84 dan masa kecederaan sekaligus membantu Crystal Palace mencatat kemenangan pertama musim ini selepas mengharungi 4 perlawanan. Dalam pada itu, Arsenal turut mencatat kemenangan pertama selepas menundukkan Norwich 1-0. Pierre-Emerick Aubameyang muncul wira The Gunners apabila menjaringkan gol tunggal perlawanan pada minit ke-66. Kemenangan itu pastinya meredakan tekanan dihadapi Mikel Arteta selepas pasukannya memulakan saingan Liga musim ini dengan 3 kekalahan berturut-turut. Pemain remaja Britain Emma Raducanu mencipta sejarah apabila muncul pemain pertama daripada pusingan kelayakan yang merangkul gelaran Grand Slam. Ia selepas menewaskan Leylah Fernandez dari Kanada pada final perseorangan wanita tenis terbuka Amerika Syarikat. Raducanu bangkit dengan pukulan servis terbaiknya untuk muncul juara.
Pemain yang menduduki ranking ke-150 dunia itu juga menjadi pemain wanita pertama Britain memenangi mahkota Grand Slam dalam tempoh 44 tahun. Seterusnya, pelumba Mercedes Valtteri Bottas berjaya memenangi sprint race pada saingan Grand Prix Itali. Bagaimanapun, Bottas terlepas petak utama apabila dikenakan penalti sekaligus memberi peluang kepada pelumba Red Bull Max Verstappen yang menamatkan aksi di tempat kedua untuk memimpin perlumbaan sebenar malam ini. Selepas kejayaan litar Silverstone menganjurkan sprint race buat julung kalinya 17 Julai lalu, litar Monza di Itali turut mengambil pendekatan sama bagi merancakkan lagi debaran dan kehangatan saingan Formula One musim ini. Sprint race ini bukan sahaja menawarkan mata tambahan kepada pelumba, tetapi turut digunakan sebagai medan untuk merebut petak utama sebagai ganti kepada sesi kelayakan. Acara pecut di litar Monza menghidangkan 18 pusingan dan ia dimenangi pelumba Mercedes Valtteri Bottas. Sekalipun kemenangannya diiktiraf, Bottas tetap dikenakan penalti kerana dikesan menggunakan power unit yang baru sekaligus terlepas petak utama dan akan bermula di petak terakhir pada perlumbaan sebenar. Petak utama malam ini akan diisi Max Verstappen yang cemerlang menamatkan sprint race di tempat kedua. Peluang cerah buat Verstappen untuk menakluki litar Monza apabila pencabar terdekatnya Lewis Hamilton sekadar bermula di petak keempat. Sementara itu, dalam saingan MotoGP, pelumba Ducati Francesco Bagnaia berjaya menyambar petak utama pada Grand Prix Aragon. Pelumba Itali itu cemerlang mencatat masa terpantas 1 minit 46.322 saat, sementara rakan sepasukan Jack Miller yang hanya ketinggalan 0.366 saat akan bermula di petak kedua. Manakala pendahulu keseluruhan Fabio Quartararo berpuas hati meraih petak ketiga. Ini kali kedua Bagnaia meraih petak utama musim ini dan dia sekali lagi berada di landasan tepat untuk meraih kejuaraan pertama dalam kelas perdana. Bagaimanapun, cabaran sengit bakal disajikan pelumba tuan rumah yang juga juara dunia 6 kali Marc Marquez yang akan bermula di petak keempat hari ini. Baiklah, minggu pertunjukan fashion China bertemakan pandemik yang menampilkan pelbagai gaya termasuk peralatan perlindungan diri PPE mengakhiri buletin didik hari ini. Ia sebagai menghargai pengorbanan petugas perubatan. Saya Mimi Azri Abdullah, salam hormat dan jumpa lagi.